children play. Ya, Alhamdulillah kita bersama dengan rakan tugas kita dari daerah Belait Espalini Jali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Sarinah dan Afifah pada pagi yang ini? Ya, Alhamdulillah dalam keadaan yang sehat sahaja. Ya. Jadi Espalini, apa khabar juga di sana? Alhamdulillah saya dan juga rakan-rakan tugas semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya. Baik, kita ingin mengetahui juga ni Espalini, seawal pagi ni kalau di Bandar Seri Begawan di kebanyakan kawasan juga di daerah Muara Muara ni cerah. Kalau di Kuala Belait bagaimana? Alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar daerah Belait memang cerah dan sebelum saya melalui ataupun sampai ke studio RTB memang dapat dilihatlah kebanyakan orang-orang tadi melakukan aktiviti riadah, bersukan dan sebagainya ya. Alhamdulillah. Baik, kita sempatlah juga membincangkan sebentar tadi memandangkan untuk negara kita ni Brunei Darussalam sambutan Hari Keluarga Kebangsaan disambut setiap tahun pada hari Ahad minggu pertama pada bulan Mei. Jadi suka juga untuk kita mengajukanlah sama-sama barangkali dari jawapan masing-masing ini mungkin saja akan dapat mencetuskan idea bagi kami sendiri. Oh, bisa je Bandara dilakukan aktiviti ini. Kalau Espalini sendiri, kelazimannya macam mana merangka ataupun mengatur perancangan untuk melaksanakan aktiviti ataupun program bersama keluarga dalam masa setahun itu? Mungkin ada hal-hal yang sudah memang setiap tahun dilakukan. Sebetulnya Sarinah ya, sebetulnya Sarinah dan Afifah selalunya yang akan merancang ialah bapa lah. Bapa yang akan merancang sepanjang tahun aktiviti keluarga yang diadakan dan tradisinya selalunya kami akan mengadakan berkumpul bersama keluarga, masak bersama-sama dan makan bersama-sama. Sebenarnya dalam setahun berapa kali itu? Mesti ada gathering atau? Banyak kali, dia lagi terkira sebenarnya. Kadang ada juga kebiasaan keluarga tu dalam setahun kita ni mesti berlarai ke luar negeri maksudnya. Itu adalah ya. Dan sudah tahu akan melakukan aktiviti ataupun program macam tu. Jadi di sana mula menindaklanjuti dengan menabung lebih awal atau untuk kegunaan berlayar ataupun ke luar negeri ni. Masing-masing dengan caranya ni semata-mata untuk merapatkan hubungan sesama ahli keluarganya, Espalini ya. Ya, betul sekali. Baik, betul sekali. Kita akan serahkan dulu untuk Espalini berkongsi bahan pada pagi hari Jumaat ini. Selain juga pastinya ada beberapa maklumat semasa dari daerah Belait. Silakan. Baik, terima kasih rakan tugas kita Sarinah dan Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Jumaat ya. Alhamdulillah sudah bersua kita kembali menerusi rampai pagi yang kami bawakan dari daerah Belait di penghulu segala hari. Semoga dibukakan pintu-pintu rezeki, dimakbulkan semua doa kita dan semoga kita semua sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja berada ya. Dari daerah Belait saya akan kongsikan antara acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait di mana Kelab Rekreasi Liang Lumut mengadakan Pesta Berdudun LLRC sehingga hari Ahad ini bermula dari pukul 2 petang hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti telah pun disediakan untuk para pengunjung selain pelbagai jualan makanan dan minuman dan auda adalah dialu-alukan untuk datang beramai-ramai bagi memeriahkan Pesta Berdudun yang diadakan. Seterusnya ada satu makluman mengenai pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada esok iaitu Sabtu 10 hari bulan Mei 2025 dari pukul 8.15 pagi hingga 12 tengah hari. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penggantian setiawaya. Kawasan yang terlibat ialah Simpang 57, Simpang 60 Jalan Sungai Teraban dan kawasan sekitarnya. Jadi diharap kepada kawasan yang terlibat supaya akan dapat mengambil maklum mengenai pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada esok 10 Mei dari 8.15 pagi hingga 12 tengah hari. Maafkan saya. Itu dia ada beberapa info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisinya hari ini. Silakan.
Membaca Al-Quran merupakan langkah awal dalam berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran. Namun, interaksi ini tidak berhenti di situ sahaja. Ia seharusnya diteruskan dengan tadabbur, iaitu merenung dan memahami makna Al-Quran secara mendalam. Seterusnya diamalkan dalam kehidupan seharian dan disebarluaskan melalui pengajaran. Tadabbur ini amat penting dalam meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangkitkan rasa izzah, iaitu kemuliaan terhadap Al-Quran. Tadabbur adapun satu program untuk memberi kefahaman kepada masyarakat ataupun orang awam tentang makna Al-Quran, makna tafsir ayat Al-Quran secara meluas dan memberi ataupun menyingkap rahsia mukjizat yang terdapat di dalam Al-Quran dan memberi pengajaran kepada orang awam ataupun orang-orang yang beriman untuk mengambil pengajaran tentang apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu. Dan zikir yang lain boleh kita ni baca untuk menenangkan kita ni, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah, sehingga akhirnya yang memberi erti tidak ada Tuhan selain Allah di dalam hati kita ni, untuk menenangkan hati kita ni. Apabila kita ni dilanda sakit, kita ni boleh melazimkan bacaan zikir astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, 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 yang mana kita ni itu sebenarnya diuji dengan kesakitan, di mana time kita ni sakit itulah sebenarnya ujian bagi kita ni, ingat Allah atau indak. Dalam memperkukuhkan penghayatan amalan beragama serta memupukkan kesedaran bahawa Al-Quran adalah panduan utama dalam kehidupan, selaras dengan usaha memperkasa kefahaman dan penghayatan terhadap Al-Quran, baru-baru ini telah diadakan program Tadabbur Ayat-Ayat Syifa Al-Quran, anjuran Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Belaid dengan kerjasama Ahli Jawatan Tahmir Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Daerah Belaid. Sebagai penunjuk bahkan Al-Quran ini banyak namanya, seperti Al-Furqan. Al-Furqan, Al-Quran itu dipanggil Al-Furqan, Al-Kitab. Al-Kitab yang kita ni kitab, kalau disebut kitab semua orang tahu kitab Al-Quran. Al-Huda, petunjuk. Ar-Ruh, Al-Haq, yang benar. Al-Mau'izah, Al-Mau'izah ini pengajaran. Az-Zikr, peringatan. An-Nur, cahaya. Al-Burhan, Al-Burhan ini merupakan dalil ataupun bukti. Al-Bushra, yang membawa berita gembira. Al-Bushra. Ar-Rahmah, Ar-Rahmah, semua tahu, mungkin tahu, ada yang tahu arti Ar-Rahmah. Asy-Syifa, kita ni kan kupas sedikit nama Al-Quran Asy-Syifa ni artinya penyembuh. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala, dan kami telah turunkan Al-Quran dengan kebenaran, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan membawa semua kebenaran. Kita ni mendengar saja Al-Quran, kita syak lagi semua isi dalam Al-Quran itu memberi manfaat kepada kita sebagai orang. Program ini bertujuan untuk membantu para muslimah mendalami maksud ayat-ayat Al-Quran melalui penjelasan tafsir yang menyeluruh, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan penyembuhan, iaitu syifa. Di samping itu, ia turut bertujuan memberi pengetahuan terhadap rahsia, mukjizat serta tuntutan sebenar dalam Al-Quran. Yang sakit kita boleh melazimkan membaca doa Allahumma Rabbin Nas Azhabil Ba's Ishfihi wa anta syafi la shifa'un illa shifa'uka shifa'un la yughadir saqaman. Ya Allah, Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkan
dalam kita ni menjalani kehidupan, pastinya kita ni ada diberi kesakitan. Apabila diberi kesakitan, kita ni boleh membaca ayat yang dalam Quran yang terkandung wa anni idza massani ad-durra wa anta arhamur rahimin, dan jika aku disentuh dengan sakit, engkaulah yang maha pengasih di antara sekalian pengasih. Tadabbur bukan sahaja memahami makna ayat, tetapi juga menghayati dalam konteks kehidupan seharian agar ianya benar-benar berkesan dalam pembentukan peribadi Muslim yang sejati. Program seperti ini dihasratkan menjadi wadah yang berterusan dalam usaha membudayakan Al-Quran dalam kehidupan masyarakat Islam, terutamanya bagi kaum wanita, demi mencapai keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.